Saya buat TikTok. Dari Kamu bayar kan? siap ya. Dapat close. Baik close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan. Ala umuri dunya wad din, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah. Tak lain dan tak bukan Rasul yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd, adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, moh kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, yakni berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid yang saya kenal, Tuan Haji Fakrul je lah. Dulu saya panggil abang aja. Lepas tu bila orang sini saya dengar panggil haji-haji, panggil haji lah. Yang sebelum ini adalah Haji Fakrul menghubungi saya untuk jemput kuliah subuh minggu lepas ke 2 minggu lepas. Tapi rasa macam bukan tak nak datang, tapi jauh lah, Mangkor lah rasa. Jauh no daripada Tepe nak datang kuliah subuh kan. Boleh je, tapi datang awal ke, datang awal malam tu kan. Tengok-tengok kebetulan nak jadi, bukan kebetulan lah, semua ni diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini Ustaz Halim Din tak dapat datang, uzur sepatutnya kuliah Ustaz Halim Din. Dan saya pula datang ke Ipoh, ada program dekat Perak FM. Kalau ada siapa dengar Perak FM tadi, sebenarnya malu nak khabar pun. Saya menggantikan tempat Ustaz Kazim dalam rancangan Mufassirin untuk musim baru 2023. Tak layak pun, tapi dema nak juga. Bolehlah Jadi malam ini saya bidan terjun lah ni, ganti Ustaz Halim Din. Seterusnya kepada semua pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pak haji, mak haji, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan muslimin dan muslimat, dan tak dilupakan kepada kru yang mengambil terpanggil apa ke nama panggil pun mengambil siaran langsung lah ni Tapi ini bukan tunda 15 minit ini terus. Dia tak tunda 15 minit. Secara langsung dekat media sosial lah kita panggil dekat Facebook, sekarang ni dekat YouTube pun boleh, kemudian dekat IG, kemudian nanti video tu boleh dipotong-potong buat TikTok
Sebab anak-anak muda dia lebih gemar tengok TikTok lagi. Tapi bukan anak muda je, yang dah tak muda pun gemar je. Sebab saya tengok ayah saya pun layan TikTok je. Rajin juga dia tengok TikTok. Baik, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kepada Allah, terima kasih Allah. Masuk juga kita ke dalam tahun baru 2023 Masihi. Masa hari Sabtu malam tahun baru tu banyak jemputan, daripada masjid-masjid semua nak buat ceramah, nak buat forum malam tu, serentak pasal malam tahun baru. Kalau kata malam Senin boleh, malam Senin tak nak, kami nak malam Ahad juga. Malam Sabtu boleh, malam Sabtu pun tak nak, kami nak malam Ahad juga. Semua nak buat malam itu. Jadi dalam sambutan tahun baru versi Islamik, kita kata kalau sebelum ini sambutan tahun baru dia mesti ada pasang merocun, bakar bunga api, kemudian ada konsert, ada joget campur laki perempuan, kemudian adalah minum-minum. Bila sebut minum-minum tu fahamlah, minum arak lah kan. Paling-paling pun dia kata minum ketum. Janji ada high sikit, janji ada mabuk sikit kan. Tapi kena tambah lagi dengan ubat batuk, ubat nyamuk, ubat gegat, baru dia layan lagi. Kalau ketum saja tak jadi. Kemudian adalah pengisian-pengisian yang dilarang, ataupun lebih tepat lagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kalau ditanya apa hukumnya sambut tahun baru, mungkin pada pandangan sebagian orang tahun baru tu ini bukannya tahun Islam. Ini bukannya kalender Islam. Kalender Islam tu awal Muharram. Banyak betul seleran. Tercekik ke kan? Jadi masyarakat faham macam itulah. Jadi bukan ke tahun baru ni 2023 Masihi. Ini bukan tahun Islam. Sebab asalnya ialah diambil daripada sempena kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang mana orang Kristian lah, yang kita kata, ataupun satu lagi dipanggil Nasrani ataupun Kristian. Namun kita sebagai orang Islam, kita pun mengiktiraf juga Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi kita. Cuma dema aja yang tak mengiktiraf Nabi Muhammad. Adapun semua Nabi-Nabi 124,000 orang, itu pun Nabi kita juga. Cuma yang betul-betul Nabi akhir zaman, dan kita adalah umat kepada Nabi akhir zaman, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak menolak nabi-nabi yang lain. Masalah dema Yahudi, Nasrani ni, dema menolak Nabi Muhammad, sedangkan dalam kitab mereka disebutkan Nabi akhir zaman yang akan diutuskan Ahmad, Muhammad, dan dikaburkan rupa parasnya kan, tak tinggi tak rendah, sederhana, sedang-sedang. Kalau berjalan dengan orang tinggi pun tak nampak ketot, jalan dengan orang ketot pun tak nampak dia tinggi sangat, kan. Kemudian kulitnya kemerah-merahan, tapi dia tukar kulitnya gelap. Ketot kulit gelap, memang tukar yang itu. Memang tak jumpalah, kan. Jadi sambutan tahun baru Masihi diambil sempena kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ikut kefahaman kita yang tak berapa nak cerdik ni, saya lah masa mula-mula tu kan, umur Nabi Isa ni panjang betul, 2023 ataupun 2022 tahun. Kalau ikut kalender tu 2022 umur Nabi Isa AS. Jadi dialah Nabi yang paling panjang umurnya. Selalu kita dengar Nabi
Nuh AS berdakwah 950 tahun, kemudian tambah 50 ataupun 100 tahun, tambah lagi 50 100 tahun. Jadi ada riwayat mengatakan umur Nabi Nuh AS 1050 tahun ataupun 1000 tahun. Itu pun kita kata dah panjang dah. Ya. Tapi kalau ikut kalender Masihi ni, umur Nabi Isa lagi panjang, 2022 tahun. Rupanya kata ulama, umur Nabi Isa dia tak ikut macam tu. Ya. Pada ketika Nabi Isa dikejar oleh pengikutnya, ni dah banyak kali kita dengar ceritanya, dia kena kejar. Maknanya zaman dulu dah ada dah kejar yuk kejar. Ya, kejar yuk kejar. Demo ni perangainya bila ada nabi je nak dibunuhnya. Sebab itu Bani Israel ni asalnya bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai sekarang demo perasan demo bangsa yang paling mulia dan menganggap bangsa lain daripada Bani Israel ataupun bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang hina. Maka sebab itu mereka membunuh bangsa selain mereka itu dengan sesuka hati, tanpa belas kasihan. Tambah-tambah Islam lagilah mereka perasan mereka bangsa yang mulia sebab mereka adalah bangsa Nabi-Nabi dan Rasul. Jawapannya ya, betul dulu. Tetapi telah bertukar title bangsa yang mulia itu kepada bangsa yang dilaknat. Kenapa? Sebab mereka lah bangsa yang suka mengejek Nabi-Nabi, mengingkari Nabi-Nabi, melawan Nabi-Nabi, hatta membunuh Nabi-Nabi. Patutnya mereka banggalah. Daripada bangsa mereka ramai Nabi, jagalah elok-elok, taatlah kepada Nabi. Tetapi mereka bunuh Nabi-Nabi, maka menjadilah mereka bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada siapa pernah jumpa bangsa Yahudi? Ish, tak sio teman nak nengoknya, tak sio teman nak jumpa. Tapi saya nak ajak tuan-tuan jumpa kalau nak lah, kalau nak ikut. Bulan 3 nanti saya ada pergi ziarah Masjidil Aqsa. Jadi uniknya kalau kita pergi ke Palestin ziarah Masjidil Aqsa, di sana kita akan jumpa orang Yahudi, kita akan jumpa orang Kristian ataupun orang Nasrani. Kalau kita pergi Masjidil Haram, semua orang kita je orang Islam. Jadi tak heranlah kalau tempat tu kita rasa tenang, tak ada masalah lah. Ya, Masjid Nabawi pun macam itu. Tapi kalau kita ziarah Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa kedudukannya dikatakan Baitul Maqdis ataupun dipanggil rumah suci, dikongsi oleh 3 agama, Yahudi, Kristian dan Islam. Jadi bila kita ziarah Masjidil Aqsa, kita akan terserempak ataupun ada dia panggil bahagian, ya, bahagian dia panggil penduduk Yahudi, ada bahagian penduduk Kristian dan ada bahagian penduduk Islam. Dan Baitul Maqdis itu pun dikongsi, ya, ada bahagian dia panggil Wailing Wall, tembok ratapan. Di sebelah dalam Masjid Buraq, tempat Nabi mengikat buraq ketika Nabi Isra' dan Mi'raj. Tapi di sebelah luar itu Yahudi menjadikan Wailing Wall, tembok ratapan. Dan ada bahagian-bahagian lain dijadikan tempat ibadat bagi orang Kristian. Kalau ada siapa nak ikut, dia punya iklan dia, promosi dia di tengah-tengah. Selalu leh. Kan? Siapa nak ikut nanti bulan 3. Nak pergi, nanti boleh ambil nombor telefon. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dikejar Nabi Isa AS, dapat ke tak? Tak dapat, ya? Sebab itu Perak pun dah tukar dia punya slogan, kejar yup skor. Bila pakai kejar yup kejar, depan gol pun demo passing lagi, tak sepak, tak gol. Jadi dia pun dah tukar kejar yup skor sekarang, barulah ada gol, ya? Jadi tak dapat, ya?
Sebab Allah angkat Nabi Isa AS dan Allah ganti dengan pemuda yang lain. Wajahnya mirip seperti Nabi Isa AS. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, dan digantikan dengan pemuda lain yang wajahnya mirip seperti Nabi Isa AS. Masa itu umur Nabi Isa 33 tahun. Dan sampailah sekarang umurnya tak berganjak. Kan? Walaupun kalender tu 2022, dah masuk 2023, tapi umurnya tetap 33 tahun. Dimudakan. Sampai bila? Sampailah nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum berlakunya kiamat. Termasuk di antara tanda-tanda besar kiamat ialah turunnya Nabi Isa AS di sebuah menara putih dekat Damsyik, Syria. Bila sebut Syria pula, hari tu adalah saya pergi Syria. Cik, nak ngabur pergi Syria pula. Tadi nak ngabur pergi Palestin. Ini pergi Syria. Saya pergi misi korban, tuan-tuan. Bukan lepas saya banyak duit pun. Orang yang bawanya. Kan? Pergi free ajalah. Tapi ketor nak pergi tu. Sebab saya pergi tu di bawah NGO Aman Palestin. Pergi mengantar bantuan korban. Jadi dia kata sebelum pergi kena buat wasiat. 10 hari pergi, tapi dalam Syria 6 hari aja. 3 hari masuk, keluar balik, masuk balik 3 hari. Dia hanya benarkan 3 hari saja berada dalam Syria, sebab negara tu masih lagi dikategorikan sebagai negara perang. Tak boleh melancong lagi, tak boleh masuk lagi. Jadi sebelum masuk, kata Aman Palestin, saya di bawah NGO Aman Palestin, dia kata kena buat wasiat. Saya kata kenapa sampai nak kena buat wasiat? Dia kata boleh jadi pergi tak kembali. Alamak. Jadi takut pula. Kan? Walaupun kita berdegur-degur cakap selama hari ni, jangan takut tuan-tuan. Rupanya ceramah aja berdegur-degur, berak atas gelegur. Bukannya berani pun. Kan? Bila sampai masanya nak pergi, takut, ketor, teringat rumah, teringat isteri, teringat anak lah, apalah. Sebab pergi tak kembali. Kenapa pergi tak kembali? Sebab risikonya ialah mati. Rupanya bila dah sampai sana, baru saya faham dia ada 2 maksud pergi tak kembali. Satu, pergi kerana boleh jadi mati. Yang kedua, boleh jadi kahwin dengan orang sana, tak jadi balik. Pasal rupanya tuan-tuan, nak tengok perempuan cantik dalam dunia ni, dekat Syria ada. Cantiknya, ya Allah. Kan? Rasa macam tak jadi balik. Patutlah pepatah mengatakan, tengok anak-anak orang Syria, teringat anak kita. Tengok perempuan Syria, terlupa pula bini kita. Itu masalah dia. Pergi tak kembali. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa AS dia turunnya dekat Syria. Apakah agenda Nabi Isa diturunkan? Sebab dia nak bunuh yang namanya Dajjal. Yang namanya Dajjal itu memang Dajjal. Kenapa dia Dajjal? Sebab agenda dia nak merosakkan iman semua. Semua orang yang dia jumpa, dia akan rosakkan iman. Ustaz, kami dekat Permai ni, apa nama tempat ni? Kawasan Lembah Permai ni, Dajjal tak sampai kot Ustaz. Pasal banyak saudara mara kami, kawan-kawan kami, bila kami share location, dia bawa pergi tempat lain. Dia tak sampai. Susah nak cari tempat ni, ceruk. Kan? GPS guna pun sesat. Memang kata Dajjal mesti tak sampai. Kan? Jadi kata Nabi, dia akan sampai ke seluruh pelosok dunia. Tak kiralah ceruk ke tak ceruk ke, dia akan jumpa semua orang. Dan tujuannya ialah dia nak rosakkan iman. Dan dalam hadis Nabi mengatakan ketika itu, kalau dah ada keluar berita, dekat dalam televisyen ke, dekat radio ke, dah ada pengumuman Dajjal dah sampai Ulu Kinta, maka Nabi kata kepada para suami, laki-laki, ketua keluarga, hendaklah mengikat
isteri-isteri dan anak perempuan. Jangan bagi mereka lepas. Sebab ramai di kalangan pengikut Dajjal itu daripada kalangan perempuan. Sudah. Kalau sampai tahap itu berat tuan-tuan. Tara sekarang ni pun kita nak ngikat demo pun tak terikat. Kita yang kena ikat. Kan? Kita pula yang kena ikat. Ini kan kita nak ikat demo. Jadi betapa dahsyatnya fitnah Dajjal pada ketika itu. Jadi siapa yang boleh membunuh Dajjal? Nabi Isa alaihissalam. Jadi logiknya, kalaulah umur Nabi Isa alaihissalam 2023 tahun, katalah tahun ini Dajjal tu dah turun, 2023 tahun Nabi Isa nak bunuh Dajjal, apa mana? Dia pun dah tobin dah. Dia pun dah kutir dah. Jangan silap sebut kutir. Dia jangan baris lain, bunyinya lain ke orang. Jadi kalau Nabi Isa pun dah kutir, dah tobin, mana gaya dia nak bunuh Dajjal? Dia pun dah tak larat. Jadi itulah kata ulama, umurnya dimudahkan, tetap dimudahkan 33 tahun. Dan kita ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan masuk syurga, yang mana kata Nabi, bagi lelaki umurnya 30 tahun, dan ada riwayat lain menyebut 33 tahun, 30-an lah bagi lelaki. Yang ada dalam masjid malam ini kompom. Pandai-pandai ustaz ngata kompom. Bukan saya yang kata, Allah sebut tanda tu ada. Apa dia? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid ataupun rumah-rumah Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi orang yang datang ke masjid, memakmurkan masjid, berjemaah di masjid, itu tanda orang tu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi syarat nak masuk syurga kena ada tiket. Siapa hari tu ada pergi nengok World Cup dekat Qatar, berapa gamak tiketnya? Kawan saya ada yang pergi rupanya, Piu. Kan? Piu Rahmat dia pergi dengan Imam Muda Ashraf. Itu ada lagi geng-geng lain. Bukan main lagi, demo ustaz-ustaz pun tengok bola final pula tu. Mahir tiketnya. Bila kami tanya berapa harganya, dia kata nanti kita jumpa baru khabar. Kalau tanya WhatsApp tak layan. Kan? Maknanya mahir. Nak ceritanya kalau masuk stadium tengok bola World Cup pun mahir tiketnya, apatah lagi masuk syurga. Mestilah mahir. Apakah nama tiketnya? Tiket namanya iman. Betapa mahalnya iman. Kita kena jaga dia, kita kena ada, kita kena pegang tiket yang namanya iman. Jangan bagi dia tertanggil dan tercicor. Sebab apa? Akhir zaman kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan berasa hina, jangan berasa duka cita, jangan berasa kecewa. Kedudukan kamu tinggi jika kamu orang beriman. Kenapa? Sebab ada orang beriman dah rasa macam tak nak jadi orang beriman. Dia kata nak tukar lah jadi kapio lagi senang. Jadi orang beriman ni banyak benar pantang larangnya. Banyak benar dia punya sekatan-sekatannya. Saya kalau boleh nak nak join LGBT katanya. Jadi orang beriman tak boleh jadi LGBT. Kan? Saya teringat ceramah Ustaz, apa nama Ustaz Tuan Guru Ustaz Siddiq Noh. Dia kata kalau orang yang gemuk jantan dengan jantan, dia ibarat lawan pedang. Kan? Saya ada bela kambing. Saya tak pernah tengok kambing saya yang jantan ragih kambing jantan. Maknanya kambing jantan pun kena jantan betina. Jadi kalau orang tak kena jantan betina, lagi teruk daripada kambing. Sebab tu dia kata kalau jantan dengan jantan lawan pedang, tak jadi. Kan? Lepas tu pula ada yang dua-dua pun boleh. Ada yang tak nak langsung, udah dikeratnya habis. Sudah macam-macam. Lepas tu ada pula yang kata tambah pula lagi. Kalau di Malaysia ni LGBT, di luar negara ada Q pula ke apa ke.
Yang itu dengan binatang pun jadi. Masya Allah. Ya, harap-harapnya taklah sampai masuk ke dalam negara kita, Malaysia yang tercinta ini. Ya, di luar negara tu dah ada kebenaran untuk berkahwin sesama jantina. Yang itu memang payah. Memang tak ada harapan lah. Ya, nak masuk syurga. Sebab dia golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setakat ini kita yang lelaki dalam masjid ni masih gemar lagi kepada perempuan. Alhamdulillah. Cuma nak tambah lagi je tak lepas. Nak tambah tu macam mana nak dapat tu? Tapi kepada muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di belakang tu, yang solehah, saya yakin demo semua bagi, tak ada masalah. Kan? Pasal demo orang yang mengaji datang ke masjid mendengar kuliah. Kalau suami nak buka cawangan mesti bagi punya. Kan? Tak ada masalah punya. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu je saya berani cakap. Kan? Sebab saya tengok dah macam ada yang sen-sen tangan risau tu. Tak balik orang. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuknya malam ini, tadi tu baru mukadimah, tajuk belum lagi. Jadi ceramahnya dalam 10 minit je. Yang tadi mukadimah je yang panjang. Tajuknya lah Azamku Jannah. Tajuk ni Tuan Haji Fakrul yang bagi. Sedap juga tajuk tu. Azamku Jannah. Bila sebut azam, masa forum malam tahun baru tu, ada ditanya soalan kepada seorang lagi panel, Ustaz Rusdi. Dia selalu juga keluar TV Al-Hijrah. Kan? Apakah maksud azam? Dia kata azam bermaksud niat yang disertai dengan kerja keras. Kalau hanya setakat niat saja, itu bukannya azam, itu angan-angan namanya. Kan? Tapi kalau azam, dia mesti disertai dengan kerja keras. Kemudian dalam ceramah dia kata dalam satu kajian, orang Eropah bila dibuat kajian, apakah azam mereka? Mereka kebanyakannya azamnya nak melancong. Tiap-tiap tahun mereka akan bekerja. Kerja kuat. Bila sampai masanya, sampai musimnya, dia akan melancong. Rata-rata melancong. Tempat tu padahal tempat tu musim panas. Oi, lagi dia gemar. Pasal dia gemar berjemur. Kan? Bergelempang. Tengah-tengah pantai tu kan. Kita pun hari tu bukan sengaja pun nak tengok, tertengok. Kan? Adalah sekali hari tu pergi Thailand. Kawan lah ni. Ni yang namanya pengaruh kawan. Dia ngajak pergi Thailand. Saya kata nak buat apa? Dia kata masjid dia cantik katanya. Dia umpan dengan masjid. Masjidnya tepi pantai, lawa dekat Krabi. Kan? Lepas tu lagi dekat sana ada orang kita, orang Islam susah. Jadi kita sambil-sambil kita jalan-jalan tu, tersinggah lah ziarah dia, mengantar bantuan sikit. Itu dia punya umpan dia. Rupanya bila sampai sana, lalu-lalu aja Allah terus tutup mata, tapi buka sikit. Astaghfirullahalazim. Apa tempat kamu bawa aku ni? Okey lah, minta maaf Ustaz, kita pergi ngala ke depan sikit, ada kedai-kedai. Kita pun ingat dah selamat dah. Rupanya yang berjemur di pantai tadi berjalan ke kedai seropa. Ingat kot dia dah salin baju. Rupanya seropa itu juga. Jadi masalah besarnya ialah masa tu bawa anak pula. Kan? Anak tanya, "Abah, kenapa demo pakai spender?" Kamu budak-budak jangan tengok. Tak boleh. Budak-budak tak elok. Abah tengok boleh pula. Abah dah besar. Lagipun abah kan ustaz, kuat iman. Isteri kata, "Abang jangan tengok." Isteri pula tutup mata kita. Kita pula kata dekat isteri, "Awak tengok boleh pula." Mana aci? Mohlah kita tengok berjemaah. Dah alang-alang. Kan? Tak rezeki jangan ditolak, tak tengok membazir pula. Kata Ustaz Ismail kamu. Tapi sebenarnya siapa salah? Kita yang salah. Sebab kita pergi ke tempat yang macam tu, maknanya kita yang menempah. Dan kita dah tahu dah tempat tu macam tu. Kan? Konon-konon buat-buat tak tahu. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang Eropah azamnya ialah nak melancong. Kemudian dia kata orang
Asia ataupun orang Malaysia lah khususnya, kan, bila ditanya apakah azam baru dia, kebanyakan orang Malaysia mengatakan azamnya ialah untuk menurunkan berat badan. Masya Allah, rupanya orang Malaysia ni azam dia ialah untuk menurunkan berat badan. Dan dikatakan antara penduduk dunia yang paling obes, yang paling gemuk dan juga banyak penyakit lah, terutama sekali kencing manis, ya, Malaysia ni antara negara yang teratas. Tak nombor 1, nombor 2, kira bangga jugalah ada nombor yang atas-atas lah kan, bukan nombor bawah-bawah. Jadi azam tu kira bagus lah nak menurunkan berat badan. Kemudian bila masuk tahun 2023, apakah azam 2023? Azam saya ialah untuk meneruskan azam tahun lepas yang tak kesampaian. Jadi bila nak habis azamnya menurunkan berat badan tu? Entahlah ustaz, tak tahulah bila nak habisnya. Kenuri banyak sangat. Kalau di masjid pun kan, lepas kuliah ada setengahnya memang tiap-tiap malam memang ada makan. Dan hari itu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri memberi cadangan kepada masjid-masjid yang mempunyai kekurangan jemaah selepas PKP. Dia kata pihak masjid kena buat makan kambing tiap-tiap malam. Kan, kalau malam ni kambing golek, malam esok kambing korma, kambing kari, insya-Allah dia akan menarik lebih ramai jemaah. Jadi kalau masjid ini kekurangan jemaah, kan, AJK masjid kena memikirkan jamuan yang sedap-sedap pada setiap malam, insya-Allah. Kan, jemaah akan semakin ramai. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurunkan berat badan. Akan tetapi ni yang kata ustaz ni, ada tak kita terfikir nak menurunkan berat dosa kita yang banyak? Ya, kerana dengan dosa yang banyak itulah yang menjadi penghalang untuk kita dapat masuk syurga. Kan azam kita ialah jannah, jannah itu ialah syurga. Ustaz, syurga tu, jannah tu macam mana? Tak apa nak faham lah. Terjemahannya jannah itu kalau dalam bahasa Arabnya taman. Taman tu macam mana? Dia taman permainan ke? Taman yang ada banyak bunga-bunga ke? Tak kisahlah apa jenis taman sekalipun, tapi maksudnya ialah tempat untuk kita bersantai-santai, berehat-rehat, release tension. Ya, kalau orang di apa nama tempat ni tadi lupa dah, Ulu Kinta ni, kalau nak release tension, santai-santai, ya, relax-relax, pergi mana? Tanjung Rambutan. Hospital Bahagia, insya-Allah, release tension ustaz. Kan, itu kelebihan orang yang duduk di sini, dia payah nak mengaku. Kan, bila tanya orang mana, orang Perak, yalah Perak besar, tak mana? Ipoh, yalah Ipoh tu besar kat mana? Ulu Kinta, yalah Ulu Kinta tu besar kat mana? Tanjung Rambutan. Dia malu nak mengaku Tanjung Rambutan, sebab dia ingat orang luar tu faham orang Tanjung Rambutan semua gila, ya? Dah, orang Tanjung Rambutan pun corok-corodik belaka, kan? Baik, jadi dosa kita yang banyak itu menjadi penghalang untuk kita masuk ke dalam syurga. Jadi macam mana caranya? Kita kena mengurangkan, rasanya nak hapuskan terus dosa-dosa ini, ya, dengan rahmat, dengan kasih sayang dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi, kan? Tapi nak katanya dosa kita ni memang banyak, berdasarkan amalan yang kita buat, pahala macam banyak, tetapi tak layak nak menebus, ya, nak menebus untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Melainkan masuk syurga itu mestilah dengan rahmat, dengan kasih sayang dan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana kita nak dapat rahmat, ya, kasih sayang dan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala? Cara dan jalannya tak lain dan tak bukan ialah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azam kita pada tahun ini 2023 ialah nak jadi baik sikit. Kenapa tak baik banyak? Baik sikit pun jadilah.
Ya, kata Saidina Ali, siapa hari ini sama seperti semalam, rugi. Siapa hari ini teruk daripada semalam, celaka. Siapa hari ini baik sikit daripada semalam, itulah orang yang bahagia. Maknanya baik sikit pun jadilah, jangan baik sangat. Nanti orang terkejut pula. Baik betul lah din tu. Lain macam. Ya, biasanya kalau orang baik tiba ni, tak lama ni. Kan, dia kata dah buang terbiat dah tu. 3 kali Jumaat je lagi. Kan, jadi baik sikit-sikit pun kira okey lah. Adalah perubahan. Ya, misalnya kalau kita tengok dalam bab membaca Al-Quran. Baru ni ada satu kajian tuan-tuan ni, orang baca Al-Quran ni sekejap aja tapi dah menguap. Kan, pelik lah. Kenapa baca Al-Quran ni menguap? Kenapa kalau tengok TikTok tak menguap? Kenapa kalau main Mobile Legend dia tak menguap? Kan, kenapa kalau tengok wayang dia tak menguap? Pelik tu. Kan, kenapa bila nak baca Al-Quran aja baru buka dah menguap. Bila baca aja berayur-rayur mata. Kan, ni berayur pasal sedih ke pasal apa ni? Apa ceritanya? Dia cerita pasal syurga. Apa yang sampai sedih sangat? Mengantuk, bukannya sedih. Kan, sepatutnya kalau cerita pasal neraka, ada sahabat Nabi pengsan. Kan, bila cek-cek apa dibacanya, rupanya cerita pasal neraka. Jadi kita semua nak masuk syurga. Yang kata syurga tadi saya sebutkan lelaki umurnya 30-an. Ada pepatah mengatakan lelaki 30-an mengancam. Ni bukan pepatah kot, entah apa, entah pantun ke apa ke. 40-an lain macam, 50-an macam-macam, 60-an dah tak cam. Kan? Ke dia ada tambah lagi, saya ingat 4 aja. Kalau orang perempuan masuk syurga umur 17, dia panggil sweet 17. Sweet maknanya manis. Umur 17 manis. Umur 37 masam manis. Umur 57 kencing manis. Jadi satu lagi. Ibu-ibu jangan marah. Orang perempuan muda lagi daripada lelaki. Kan, orang lelaki ni umur yang paling gagah, yang paling macho, yang paling bertenaga, umur 30-an. Kita semua akan dimudakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat mengatakan dah muda, sadar pula tu. Tinggi seperti Nabi Adam AS, 90 hasta ataupun 90 kaki kot. Bersamaan bangunan 4 tingkat. Wih, tingginya besok. Kan, walaupun kita atas dunia ni ketot aja, comel aja, tapi nanti dalam syurga kita jadi tampan, kita jadi kuat, kita jadi gagah. Masa itu barulah kalau nak kahwin ramai pun tak ada masalah. Sebab itu dalam satu hadis dhaif, tapi kata ulama jadi motivasi, jadi semangat untuk beramal. Setiap penghuni syurga dapat sebiji, sebuah mahligai. Setiap mahligai ada 70 bilik. Setiap bilik ada 70 katil. Setiap katil ada 70 bidadari sedang bertenggek di atas katil, melambai-lambai. Haji Fakrul dipanggil. Kan, bidadari panggil 70 orang atas katil. Dalam satu bilik ada 70 katil. Dan yang ujung ni yang tak gamak nak baca ni, kan, diberi kekuatan bersama dengan bidadari itu 100 orang satu masa. Dalam satu masa 100 orang layan. Lepas habis 100, next, tukar pula 100 lagi. Masya Allah, power tak powernya. Masa itu tak payah kopi songkok ke, kopi misal ke, kopi rimo apa semua pun tak payah. Kan, nak bagi satu rangsangan kepada orang lelaki supaya semangat beribadah. Habis tu ustaz, isteri kita mana perginya? Dia tak jealous ke? Dia tak cemburu ke? Kata Nabi, pada ketika di dalam syurga nanti, isteri sudah tidak cemburu lagi kepada suaminya. Dia dah tak kisah. Bidadari layanlah haji tu, tak larat layan dah. Atas dunia dulu jenuh macam-macam dak. Nak itu, nak ini, siang dak, malam dak. Jadi atas
dalam syurga ni pergi lelayan dia pula katanya. Habis Mak Haji nak pergi mana? Mak Haji nak pergi shopping. Rupanya nanti dalam syurga orang perempuan akan berpoya-poya, dia pergi shopping. Kan? Macam-macam ada. Ustaz, dalam syurga tu ada ke mall? Ada. Lebih hebat daripada Ion lagi, daripada Lotus lagi. Dia gabung semua jenis mall yang ada dalam syurga tu. Mallnya sangat-sangatlah luar biasa. Apa ndak semuanya ada. Kan? Dan ketika berada dalam pasar syurga, Allah turun. Itu diceritakan dalam hadis. Allah turun ketika kita sedang shopping, suqul jannah, di dalam pasar syurga. Dan Allah berfirman kepada sekalian penghuni syurga, adakah seronok kalian duduk di dalam syurga? Maka kata penghuni syurga, alangkah seronoknya. Kalau orang Perak dia kata seronok berbenar katanya. Orang Perak seronok berbenar, kan? Ni seronok tak? Syok nak mampu orang mana ni? Orang Kedah. Patutlah kan, orang Kedah syok nak mampu kan? Ni best gila. Orang KL kan, orang KL best gila kan. Orang mana lagi? Orang Johor pula seronok siap dia ada pula. Dia akan jawab best lah, best, tersangat best. Lalu Allah mengatakan, nak tak nikmat yang lebih best daripada nikmat yang ada sekarang? Lalu penghuni syurga mengatakan, ada ke nikmat yang lagi best daripada nikmat yang sedang kami kecapi sekarang ni? Dah memang best sangat dah ni. Lalu Allah mengatakan, nanti dulu saya tangguhkan jawapannya untuk laluan azan. Okey. Lepas ni kita sambung lagi 5 minit macam itulah. Dan nak habis dah. Tadi saya jumpa Ustaz Rais. Boleh apa ni? Wali tu. Ya. Tadi saya jumpa Ustaz Rais. Boleh. Tak boleh ambil kan dia. Ya. Hati-hati dekat kelas. Share balik.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Okey, sambung sikit lagi ya. Jadi bila ditanya kepada penghuni syurga seronok tak? Maka kata penghuni syurga seronok, sangat seronok. Nak tak nikmat yang lebih seronok lagi? Kenapa penghuni syurga kata nikmat dalam syurga tu seronok? Kerana Allah apa nak cakap tadi terlupa pula dah. Kerana Nabi menyebutkan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Itulah yang namanya nikmat syurga. Jadi kalau ada siapa dekat sini rajin melancong, dia kata, Ustaz, hari tu saya pergi Turki, ya Allah, bukan main lawa, tengok pemandangannya macam dalam syurga. Kan, saya tengok sungai-sungainya lawa macam dalam syurga. Itu pun tanda dah buang terbiat dia juga. Tak lama dah tu, 3 kali Jumaat je lagi. Ya, jadi tidak ada pemandangan yang paling cantik yang pernah kita tengok boleh dibandingkan, disamakan dengan pemandangan di dalam syurga. Kenapa saya kata Turki? Nak ngaburkan pergi Turki lah juga. Rasanya orang sini pergi Belaka dah. Ada seorang makcik tu orang Parit, kan? Dia kata, Ustaz, saya merata dah pergi dah Ustaz. Saya kata, biar benar makcik, takkanlah semua tempat makcik dah pergi. Udah. Saya kata, Amerika dah pergi. Amerika dah 4 kali dah. Ya betul makcik, makcik orang Parit je pun, kan? Dia kata, ingat apa? Ingat apa? Orang Parit, kan? Macam mana yang makcik boleh melancong merata satu dunia boleh pergi semenjak pakcik meninggal? Masa pakcik ada tak boleh pergi, kan? Masa pakcik meninggal merata makcik pergi katanya. Macam mana yang boleh pergi tu? Sebab pakcik meninggalkan harta yang banyak, ladang-ladang, stable lumba kuda. Ya, macam itulah dia punya harta luar negara, dalam negara, kan? Punyalah banyak. Masa dia hidup hari tu, makcik ajak berjalan, dia tak nak. Dia mati, makcik joli lah katanya. Patutlah jadi makcik-makcik belakang tu nampak macam ada harapan je kat tu. Nak joli tu nanti. Jadi
Semua tempat dia dah pergi. Mana tempat yang paling cantik, mana tempat yang paling lawa. Kan? Bila tanya, dia kata, ustaz, tempat jatuh. Oh, ini amaran yang kedua ni. Tempat jatuh lagi dikenang, kan? Ini kan pula tanah tumpah air sendiri. Dia kata Malaysia juga yang best. Ya, walaupun makcik dah pergi merata-rata, tapi Malaysia juga best. Ya, hari tu masa pergi Turki, tuan-tuan, saya rasalah antara negara Islam yang elok kita pergi selepas Mekah, Madinah, Palestin. Kena pergi 3 tempat dulu. Lepas tu baru pergi tempat lain. Kenapa? Sebab Nabi yang suruh. Keutamaan kita kena jejakkan kaki dulu. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Nabi kata jangan bersusah payah untuk sampai. Kenderaan kamu mesti sampai, ataupun kamu tu sendiri kena sampai. Apa cara pun kena sampai. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi, Masjidil Hadha kata Nabi, masjidku ini, Madinah, wa Masjidil Aqsa di Palestin. Tuan-tuan, kalau dah pergi Masjidil Haram, dah pergi Masjid Nabawi, kena selesaikan ada satu lagi masjid kena pergi, iaitu Masjidil Aqsa. Lepas dah pergi 3 masjid ni, lantaklah nak pergi Israel pun tak apa. Kan, nak pergi mana-mana pun tak kisahlah. Ibaratnya gitulah. Kalau nak pergi selain daripada 3 tempat ni, selepas 3 tempat ni, antara negara cadangan saya lah ialah Turki. Ya, sebab pada pandangan saya negara dia maju. Kan? Lepas tu negara Islam pula, hebat pula. Antara kemajuan dia apa dia? Kalau kita masuk dalam bangunan, saya rasa dalam masjid pun sama juga. Saya pun ingat-ingat lupa. Pasal jarang masuk masjid masa tu. Pergi tempat lain. Kan? Bila masuk je mana-mana dia punya bangunan kan, kita cari suis lampu. Mana kena tekan suis ni? Rupanya tak ada suis. Elok kita langkah je, pak, lampu menyala. Dia pakai sensor kan, automatik. Jalan lagi, pak, terbuka. Jalan lagi, pak, terbuka. Seram pun ada. Sebab bila kita ke depan, yang belakang pula padam. Sudah. Satu lampu je atas kepala kita. Jimat elektrik. Kan? Canggih. Lepas tu belum cerita nak berak lagi. Dia punya tandasnya punya canggih tak canggih kan? Tapi kadang-kadang payah pada. Kita kena cari, kita gemar cari yang ada paip juga. Sebab kita dah terbiasa tarik paip, cucuk, pak, dia baru lebih sedap lagi. Berak tu rasa lebih sedap banding dengan tak ada paip ni kan. Kalau terlampau canggih sangat, dia tekan button tembak tu kan. Lepas tu kalau di Jepun, Jepun pula ada pula button tembak keluar angin. Selalu kita pengering tangan. Rupanya dekat Jepun pengering punggung pun ada. Lepas dah kita basah kan. Kalau kita pakai spender, basah spender. Yang ini pengering punggung. Canggih tak canggihnya ya. Begitulah kalau kita pergi ke merata-rata dalam dunia ini, tidak ada perbandingannya pemandangan yang cantik yang kita pernah lihat dengan pemandangan di dalam syurga. Tidak ada kenikmatan yang paling enak yang pernah kita dengar, melainkan kenikmatan itu yang paling hebat ada dalam syurga. Dan begitu juga apa yang pernah terlintas dalam hati kita, kesemuanya tidak ada bandingan dengan syurga, kerana syurga itu sangatlah nikmat. Kan? Kalau cerita bidadari pun panjang juga tuan-tuan. Tuan-tuan pun biasa dengar dah cerita ni. Seorang pemuda kahwin dengan orang Ulu Kinta. Cantik, perempuan yang paling cantik di Ulu Kinta. Jadi keesokan harinya dia berasmara. Bukan berasmara, dia panggil apa ni? Bersantai-santai lah. Yang laki-laki baring atas riba perempuan, yang perempuan tu picit jerawat kan, cari kutu, cabut rambut gatal. Ibaratnya gitulah, berasmara gitu. Lepas tu yang lelaki tadi bila dah Khalid kena picit jerawat dia pun tertidur. Masa dalam tidur dia dibawa pergi bertemu dengan bidadari. Ada satu suara kata, "Moh kita pergi jumpa bidadari." Sampai dekat satu istana. Uish, cantiknya istana ni. Bidadari ni duduk dalam istana. Depan istana tu ada pondok guard. Jadi bila sampai depan pondok guard, bagi salam, "Assalamualaikum."
maka keluarlah mak gad. Sebab yang jaga tu perempuan, dia panggil mak gad. Waalaikumsalam. Lepas tu yang lelaki ni terus terokam, dia kata, bidadari. Bukan, saya mak gad. Apa yang mak gad lawa ni? Biasalah mak gad, bidadari. Mak gad istana mestilah lawa. Bukannya mak gad kilang ke apa. Kan? Lepas tu saya nak jumpa bidadari kat mana? Bidadari ada dalam istana. Jadi bila dia terus nak masuk ke dalam istana, ketuk-ketuk bagi salam, Assalamualaikum, dibuka pintu istana. Terus yang lelaki kata, bidadari. Kata yang menyambut tadi, bukan, kami semua ni bibi. Ya, kami ni pembantu rumah. Pembantu rumah pun lawa. Biasalah, pembantu rumah istana, bibi istana. Bukannya biasa-biasa. Kan? Habis mana bidadari? Bidadari ada di bilik. Jadi dia pun naik ke atas, nak pergi jumpa bidadari. Elok dia buka pintu bilik. Masa tu dia pun terjaga daripada tidur. Kan? Pasal isterinya picit jerawat ni, terjaga dia tidur. Elok-elok dia jaga, dia tengok muka isteri dia, dia terus muntah. Weh, katanya. Isteri kata, bang, abang mimpi apa sampai termuntah ni? Kan? Rupanya dia tengok muka isteri dia, dia muntah. Nak ceritanya, bibi yang dia tengok tadi lagi lawa. Mak gad yang dia tengok tadi lagi lawa. Tu belum tengok bidadari lagi. Masya Allah. Kan? Bandingannya tu. Kalau nescaya turun bidadari seorang ke dunia ini, nescaya habis berperang para lelaki satu dunia ini untuk mendapatkan bidadari itu. Tersangatlah cantik. Akan tetapi, ini nak bagi orang perempuan yang ongin balik. Akan tetapi, wanita yang solehah di dalam syurga nanti, dia akan menjadi ketua bidadari. Dan kata Nabi, ketua bidadari namanya Ainul Mardiyah. Sudah pasti lebih cantik daripada bidadari. Jadi kalau lelaki paling ganteng, paling handsome, paling tampan, yang perempuan sudah tentulah paling cantik. Maka sebab itu kita berlumba-lumba untuk masuk ke dalam syurga. Dan akhir sekali, bagaimana ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bagaimana seronok tak duduk dalam syurga? Kata penghuni syurga, alangkah seronoknya. Nak tak nikmat yang lebih seronok lagi? Kata penghuni syurga, ada ke? Lalu Allah kata, nikmat yang paling seronok di dalam syurga ini, lebih lagi daripada nikmat di dalam syurga ini, keredaanku. Itulah nikmat yang paling nikmat sebenarnya apabila Allah redha. Maka sebab itulah kata para ulama, dalam hidup kita ni apakah yang kita nak kejar dan nak capai? Ustaz, yang kita nak kejar ialah kemenangan. Apa jadi sekalipun kita kena menang. Kalau kita seri, kita tak dapat pergi ke semi final. Kita kena menang. Kan? Dan kita menang lawan dengan Thailand ni, insya-Allah kita ada peluang untuk menjadi juara. Kita tak dapat senarai masuk dalam Piala Dunia. Jadi piala yang kecil-kecil ni pun jadilah. Tujuan kita ialah untuk menang. Jadi tujuan hidup kita yang sebenar bukan setakat untuk menang di dunia ini, tetapi kemenangan yang hakiki ialah apabila kita berjaya memenangi. Kita kata hati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang namanya redha. Jadi bila Allah dah redha dengan kita, biarkan satu dunia pun getik, menyampah, meluat, tak gemar, kecam kita. Tetapi bila Allah redha kepada kita, itulah sebesar-besar dan sebenar-benar nikmat. Tapi kalau Allah murka dengan kita, satu dunia puji kita, sanjung kita, kan, hormat kita, tidak ada artinya kehidupan kita. Maka sebab itulah yang kita cari ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dalam radio Perak FM pun ada tersebut jugalah pasal benda ni. Kadang-kadang kita kejar redha manusia, bukan orang lain pun, isteri ataupun suami kita ataupun anak-anak kita. Pasal kita dah berkorban untuk pasangan kita dan anak-anak kita. Tetapi bila sampai masanya, pengorbanan kita tak dibalas, isteri tidak menghargai suaminya, suami tidak menghargai isterinya, anak-anak pun jadi derhaka kepada ibu bapanya. Kita rasa frust,
sebab kita mengharapkan redha daripada manusia. Tetapi bila kita harap redha daripada Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau kita ni orang yang kuat beribadah, apa contohnya? Rajin bersedekah, kita akan masuk syurga. Walaupun yang lain tak berapa nak hebat, tetapi bab sedekah kita hebat. Namanya pintu sedekah. Masuk syurga ikut pintu sedekah. Kita ni orang yang rajin beribadah, iaitu dalam bab puasa, kita akan masuk syurga ikut pintu namanya Ar-Rayyan, pintu bagi orang yang berpuasa, pintu jihad, dan macam-macam lagi pintu syurga. Jadi peluang untuk masuk syurga itu terbentang luas. Ada banyak dia punya pintunya, ada banyak dia punya jalannya. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalaulah saya ni orang terakhir, dan saya memang orang terakhir pun masuk syurga, ya, ada ke tempat dia ni orang terakhir dikeluar daripada neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, ada ke lagi tempat? Mesti dah penuh. Pasal orang leh. Lalu Allah kata, masuk aje lah, jangan banyak songeh, jangan banyak akil. Orang dah bagi masuk tu masuk. Lalu bila dia masuk ke dalam syurga, maka baginya seluas langit dan bumi. Yang kata syurga itu, ya, kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dia luas seluas langit dan bumi. Kalau semua dah masuk pun ada banyak lagi tempat kosong. Jangan siapa-siapa pergi jadi tengin pula. Ya, ini macam ceramah dekat sekolah lah ni. Ada budak bila tanya, siapa nak masuk syurga? Semua angkat tangan. Siapa nak masuk neraka? Ada seorang angkat tangan. Kamu ni mengelamun ke apa ke? Kan? Kamu faham tak soalan? Faham. Ustaz tanya siapa nak masuk neraka? Tahu. Habis kenapa angkat tangan? Yalah semua nak masuk syurga. Habis nanti penuh lah syurga. Biar teman beralah. Tu bukan beralah, tu bangang namanya. Ya, walaupun kita ni nakir, buih ke, jahat ke, mesti kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada keharapan? Ada. Ya, jika kamu datang dengan dosa, jika kamu datang sejengkir, Allah datang sehasta. Jika kamu datang berjalan, Allah datang berlari. Jika kamu datang dengan dosa seluas langit dan bumi, Allah datang dengan keampunan yang lebih luas lagi daripada itu. Jadi peluang untuk masuk syurga itu tetap ada. Jadi mudah-mudahan kita semua adalah ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey, dah habis dah. Tadi saya tengok jam. Biasanya jemaah yang tengok jam. Ni penceramah pun tengok jam. Bila aku nak berhenti ni? Asyik baiklah penceramah sedar diri. Dia kadang-kadang tak sedar diri, menyelap dia panggil. Kan, dia panggil naik minyak. Jadi sebelum minyak naik, lebih baik berhenti. Masalahnya minyak turun. Jadi sekadar itu saja, minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Sekali lagi saya wawarkan, kalau ada yang nak ikut pergi Palestin, ziarah Al-Aqsa, saya pergi dengan syarikat Imam Muda Jabar, Ajak Travel. Saya tengok dia punya syarikat umrah dia, grup umrah pun bulan 2 ni dah penuh. Bulan 3 awal tu dah penuh 80 orang. Kemudian dia buka pula satu grup lagi untuk pergi 8 Mac. Alhamdulillah, nampaknya sambutan umrah pun banyak. Untuk ziarah Aqsa ni baru ada 19 orang. Kita target kalau boleh 25 orang minimum untuk satu grup. Jadi kalau ada daripada sini 6 orang, cantik tu. Kan, kita ziarah Masjidil Aqsa insya-Allah. Baik, dia sebuah komplek. Kalau tuan-tuan biasa ziarah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, cuma ziarah Masjid Aqsa ni kena ada tenaga lebih sikit. Pasal dia bentuk muka bumi dia tu bertangga, berbukit. Dia kena lebih kederat lagi lah. Tapi tak apa, orang sini biasa jogging, kayuh bersikap, semuanya tagih-tagih belaka, tak ada masalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh berapa Tak khabar berapa? 8 hari 6 malam 7, 9,
Dia harga dia sama macam harga pergi umrah 12 hari, tapi pasal duit dia mahal 7990, 8 hari 6 malam macam 3 hari dekat dalam Palestin, 3 hari dekat Jordan. Dia 3 hari je dekat dalam Palestin tu. Duit belanja sendiri, yang itu pun sendiri juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya boleh hafal lah. Ingat Haji apa ni? Haji Johor ingat.